Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Rabbi shalli bi mustaqim wa hidayatan lisar la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ana wa na'udzu bika min syarri wa husni. Rabbi shrah li sadri. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين. Sekarang apa? Tiada ia dan tiada ia di dalam alam dan tiada di luar alam. Maka tiada ia di dalam suatu dan tiada ia di luar suatu. Dan tiada ia, ya Allah Ta'ala, di dalam alam, berada di dalam kawasan lingkungan alam, dan tiada di luar alam, tiada juga di luar kawasan alam, tidak. Sebab Allah Ta'ala tidak bertempat. Dengan kerana Allah Ta'ala bukan jirim macam kita, maka sebab itulah dia tidak bertempat. Apabila kata tidak bertempat di mana-mana tempat, maka tentu sama sekali katanya nak kata di luar, di dalam mana-mana tu tak boleh lah. Sebab kita ni jirim, maka apabila kata kita ni jirim, maka mestilah kita ni bertempat. Apabila kita ni bertempat, emo di dalam rumah, emo di luar rumah, emo duduk di suatu tempat. Mestilah kena duduk di mana-mana tempat. Di luar ke, di dalam ke, di luar alam ke, di dalam alam ke, mestilah. Tetapi Allah Ta'ala bukan jirim. Lazim daripada kata bukan jirim, tentu Allah bukan tidak bertempat. Apabila Allah tidak bertempat, tentu tak boleh nak kata di luar mana-mana, di dalam mana-mana, di dalam alam ke, di luar alam ke, tidak. Maka tiada ia, ya Allah, di dalam suatu, dan tiada ia, ya Allah, di luar suatu. Sebab ternafi bertempat daripada Allah. Maka sekaliannya mustahil. Maka sekaliannya ada ia di dalam sesuatu dan di luar suatu. Maka sekaliannya ada Allah di dalam suatu dan di luar suatu. Itu adalah perkara yang mustahil. Sebab membawa kepada Allah sekiranya kalau Allah di dalam suatu atau di luar suatu, tentulah Allah itu sama dengan makhluk. Padahal Allah tak sama dengan makhluk. Dan serta demikian itu sekaliannya bahawasa Allah Ta'ala terlebih hampir kepada hamba daripada urat leher. Dan serta demikian itu sekalian perkara yang tersebut
sekalian demikian bahwasa Allah Ta'ala lebih hampir kepada hamba-Nya, Allah dekat sangat dengan kita. Lebih dekat dengan kita daripada urat leher. Seperti firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warir. Dan kami lebih hampir kepada hamba daripada urat leher. Daripada urat leher. Di leher kita ada urat kat tepi ni. Tetapi tiada seperti hampir segala jisim setengah dengan setengah. Jadi di situ Allah Ta'ala katanya dia ni dengan hamba dia dekat sangat. Dekat, lebih dekat daripada urat leher yang ada kat leher kita lagi. Maka di sini kita kena tanggung katanya dekat-dekat pada pengetahuan. Dekat, yakni dekat pada pengetahuan. Bukan zat Allah Ta'ala masuk dekat dengan diri kita tu, bukan dia. Bahkan maksudnya dekat Allah Ta'ala dengan hamba yang dekat pada pengetahuan. Dengan maknanya Tuhan tahu kesemua. Dengan keadaan kita zahir dan batin, Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Sebab mengikut adat kita manusianya, orang yang tahu sangat dengan hal kita, orang yang kenal sangat dengan hal kita ialah orang yang hampir dengan kita. Orang yang hampir dengan kita, orang yang berdekatan dengan kita, orang itulah lebih kenal dengan hal kita, dengan keadaan kita, dengan perangai kita dan sebagainya. Tapi maksud dengan dekat di situ bukan dekat, tak mesti dekat jisim begitu. Sebab apabila kita katanya saya rapat dengan orang tu, saya dekat dengan orang tu, saya rapat, bukan nak cerita kata badan kita dengan badan dia tu rapat, duduk. Bukan begitu. Dengan maknanya saya rapat, saya tahu kesemua keadaan dia macam mana. Maknanya begitu. Allah Ta'ala pun di sini katanya dia lebih dekat kepada hamba, lebih dekat daripada urat leher. Maknanya pengetahuan Allah Ta'ala kenal kita, Allah Ta'ala tahu gerak-geri kita, Allah Ta'ala tahu apa yang kita fikir sekarang. Itu makna dekat nisbah pengetahuan. Bukan nak cerita kata zat dia tu dekat dengan diri kita, badan kita, bukan. Katanya maka apabila dicampur oleh syaitan akan was-was pada hati seorang, maka apabila dicampur oleh syaitan akan was-was pada hati seorang, was-was pada bab i'tiqad, was-was pada Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk. Bahwasanya Allah Ta'ala apabila tiada ia Allah jirim dan tiada ia arad, dan tiada boleh dia dibagi dengan suatu dibagai dengan suatu bagai, maka apa hakikatnya dan betapa ada ia. Sekiranya kalau datang dalam hati kita, dalam fikiran kita, perkara yang begitu, seperti katanya datang fikir kalau Allah Ta'ala tak macam kita, bukan jirim, bukan arad, dan tak boleh berbagai dengan begitu begini, betapa hakikat zat Allah Ta'ala pula dan macam mana dia, maka hendaklah ia berkata, ini kata dalam hati, pada menolakkan demikian itu, demikian was-was syaitan, tiada ketahui akan Allah malaikat Allah. Jadi ini kebiasaan. Apabila kita belajar bab akidah tu, kita cerita katanya Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk ni jirim, Allah bukan jirim. Apa dia lagi? Allah ada permulaan, tidak ada permulaan. Allah sedia, Allah tidak ada permulaan. Kita pun fikir macam mana pula ada, tidak ada permulaan. Tak terbayang di dalam akal kita.
Macam mana pula Allah ni tidak di luar, tidak di dalam ni? Nak kata di luar alam pun tidak, nak kata di dalam alam pun tidak. Macam mana pula dia ni? Maka kita kembali kepada satu perkara, ingat katanya tidak mengetahui akan hakikat Allah, malaikat Allah. Cumanya kita wajib kita kenal bahawasanya Allah ada, Allah sedia, Allah tak binasa, Allah tak serupa dengan makhluk. Tak payah kita mendalami sangat. Allah Tuhan yang satu, Allah tak berhajat kepada yang menjadi, Allah kuasa hingga akhir. Jadi masalah yang mendalam-dalami itu bukan pengetahuan kita. Hanya Allah Ta'ala tahu. Kita tak boleh tahu. Dan barang yang terlintas pada hati, maka Allah menyalahi akan demikian itu. Ini satu lagi. Kita ingat katanya segala lintasan, sekiranya kalau lintasan dalam hati, Allah ni besar, Allah ni ada tangan, Allah ni turun, ada naik. Allah begitu, Allah begini, yang kita duk gambar-gambarkan macam makhluk. Maka sekiranya satu lintasan yang lintasan dalam hati yang merupakan Allah menyerupai dengan makhluk, maka kita ingat dalam hati kata Allah menyalahi akan demikian itu, demikian lintasan dalam hati. Mari terbayang katanya Allah besar, melayan turun, ada besar di atas langit. Maka ingat katanya bukan begini Allah Ta'ala. Bukan begitu, Allah Ta'ala bukan begitu. Tuhan kita bukan begitu. Jadi itu ingat katanya was-was, hasutan daripada syaitan supaya salah i'tikad kita. Maka kita ingat katanya Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Yang kita terbayang, terlintas dalam fikiran, dalam akal tu ingat Allah bukan begitu. Lepas tu kalau tanya pula, kalau bukan begitu macam mana? Dia tahu, kita tak tahu. Begitu senang. Lagi pulanya sekiranya kalau masih memikir lagi, kita cari benda lain buatlah. Jangan ikut nak fikir cara dia, sebab itu gangguan daripada syaitan supaya dia nak menyalahkan akan akidah kita. Jadi sekiranya tak payah kita fikir sangat. Tak payah kita fikir. Sekiranya kalau datang fikir benda itu, macam mana Allah kalau tak serupa dengan kita, macam mana tak boleh kata di luar, di dalam. Padahalnya yang sebenarnya Allah tidak di luar alam, di dalam alam pun tidak. Kalau tak nampak tu biarlah. Biar kita kalau masih fikir laginya, kita ingat katanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan benda yang kita ternampak itu. Kalau katanya macam mana pula dia, dia tahu, kita tak tahu. Habis. Lepas tu kalau datang fikir laginya, kita ubah fikiran kita, fikir benda lain. Artinya kita bangkit buat apa-apa benda supaya terlupa benda itu. Supaya kita tak terfikir lagi dengan perkara-perkara itu. Ingat kata ini adalah syaitan yang datang untuk nak was-waskan hati kita pada i'tikad kita. Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada seumpamanya suatu. Mana tidak ada suatu yang seumpama Allah. Yang serupa dengan Allah, tidak ada sesuatu. Tidak ada suatu yang serupa dengan Allah. Itu mana kata tiada seumpamanya suatu. Tidak ada suatu benda pun daripada makhluk ini yang serupa dengan Allah, tidak ada. Dan iaitu Allah yang mendengar dan yang melihat. Wa huwas sami'ul basir. Kita ingat begitulah. Riwayat daripada Ibni Umar, sabda Nabi SAW, bahawa syaitan datang ia kepada seorang kamu. Syaitan dia akan datang kepada kita-kita, maka berkata ia syaitan, siapa jadikan langit? Dia buat tanya kita.
syaitan akan datang pada kita, lagi pulanya dia buat tanya kita, siapa yang menjadikan langit? Maka tentu kita jawab kata, maka berkata ya seorang kamu Allah. Kita jawab kata Allah lah yang menjadikan langit. Maka berkata ya syaitan, syaitan tanya lagi, siapa menjadikan bumi? Dia tanya pula, siapa menjadikan bumi? Maka berkata ya seorang Allah. Ada boleh jawablah, Allah. Maka berkata ya syaitan, siapa menjadikan Allah? Awal-awal dia tanya yang mudah-mudah dulu. Siapa jadikan langit? Siapa akan jadikan bumi? Kita jawab Allah, Allah. Maka dia tanya balik, lepas tu Allah, siapa yang menjadikan dia? Jangan tersalah jawab tu. Jawab kata langit yang menjadikan langit siapa? Allah. Bumi siapa yang menjadikan bumi? Allah. Siapa yang menjadikan Allah? Allah. Jangan salah jawab gitulah. Maka sekiranya kalau datang sampai katanya, tanyaan dia tu siapa yang menjadikan Allah. Maka apabila mendapat, bukan mendatang, mendapat, naknya begitu. Maka apabila mendapat bukan mendatang. Maka apabila mendapat seorang kamu akan demikian itu soalan siapa yang menjadikan Allah. Akan demikian itu akan soalan siapa yang menjadikan Allah. Maka hendaklah berkata. Begitu. Maka hendaklah berkata, yakni pada jawab. Maka hendaklah berkata, maka hendaklah berkata, ia seorang kamu, amantu billahi wa rasulih. Kita kata, amantu billahi wa rasulih. Nascaya larilah syaitan itu daripada seorang kamu. Syaitan lari, syaitan tak nak ganggu lagi. Jadi, tapi berupa yang sebenar tu bukan syaitan datang bunyi suara, dapat dengar suara dia tanyanya begitu, bukan. Hanya dia buat tanya tu jadi perasaan timbul soalan di dalam hati kita. Timbul soalan dalam hati kita, siapa jadikan langit? Kita pun sendiri jawab. Kata Allah, siapa yang menjadikan bumi? Kita pun jawab dalam hati. Itu timbul soalannya, begitulah hati. Ingat, katanya soalan macam ni itu daripada hasutan syaitan. Daripada was-was syaitan kepada kita. Maka sekiranya kalau dia sampai tanya, habis tu Allah siapa jadi pula? Maka maka kita jawab kata macam mana? Kita jawab kata, aku beriman dengan Allah dan Rasul. Amantu billahi wa rasulih. Beriman aku dengan Allah dan Rasulnya. Nascaya larilah syaitan itu daripada seorang kamu. Itulah. Kemudian katanya pula, dan kata al-arifun, Maha suci Tuhan kita yang Maha suci Tuhan kita yang adalah ain mengetahui kita itu jahil kita dengan dia. Dia katanya Maha suci Tuhan kita, Maha suci Tuhan kita daripada segala kekurangan. Daripada segala kekurangan. Maha suci Tuhan kita, yakni Maha suci daripada segala kekurangan.
yang adalah ain mengetahui kita itulah jahil kita dengan dia. Maknanya kita kenal Allah macam mana kita kenal Allah, kita kenal Tuhan kita, ialah kita tak tahu, kita jahil dengan dia, dengan hakikat zatnya. Jahil kita dengan dia, dengan hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi maknanya siapa-siapa yang mendakwa kata dia tahu hakikat zat Allah Ta'ala macam mana, maka adalah orang itu orang yang jahil, orang yang tak kenal Allah. Kalau siapa dakwa kata dia tahu hakikat zat Allah macam mana, maka tahulah kata dia ni orang yang tak kenal Allah. Orang yang tidak mengetahuikan Allah. Tapi kalau orang tu dia tak tahu hakikat zat Allah, dia jahil, dia tak tahu hakikat zat Allah macam mana, itu mana kata dia kenal Allah. Itu mana kata dia kenal Allah. Sebab hakikat zat Allah tidak ada siapa yang boleh tahu, tiada sewaktu, tiada siapa yang boleh mengenalkan hakikat zat Allah. Maka dengan sebab tidak ada siapa pun mengetahui, mengenal akan hakikat zat Allah, maka sesiapa dakwa katanya dia tahu, maknanya adalah dia tu jahil murakab. Sebab kita dakwa katanya, kalau dakwa kata dia kenal, itu tak betul. Sebab yang betulnya segala makhluk tak boleh mengetahui akan hakikat zat Allah. Tak kenal hakikat zat Allah itulah dikatakan kenal. Kenal Allah. Dengan mana kalau dakwa kata kenal, itu maknanya tak kenal. Sebab bukan tempat hakikat zat Allah, bukan tempat kita boleh kenal. Bukan perkara yang kita boleh kenal. Yang kita boleh kenal pada yang bersangkutan dengan Allah, yang ada hubungan yang bersangkutan dengan Allah, yang kita boleh kenalnya, kenal sifat yang wajib bagi dia, kenal sifat yang mustahil atasnya, kenal perkara yang harus pada baginya bagi Allah. Dengan secara tafsil 20, dengan secara ijmal tu tiada terhingga. Kita kenal Allah dengan secara kita tahu kata Allah ada, bukan tak ada, Tuhan ada, bukan tak ada, Allah sedia, bukan baru, Allah kekal, tak binasa, Allah tak sama dengan makhluk. Kita tahu dengan sifat. Itu dikehendaki dengan mengenal Allah. Jadi tak macam kita kenal sesama kita, tidaklah. Jadi maknanya kenal Allah ialah kenalkan sifat-sifat yang wajib bagi dia apa? Sifat-sifat yang mustahil, perkara-perkara yang mustahil atas dianya apa? Apa perkara yang harus pada zatnya? Tahu sekadar itu adalah mengenal. Adapun kenal hakikat tu, itu maknanya bukan kenal. Kenal hakikat tu bukan kenal. Dengan sebab kita disuruh kita usaha belajar untuk mengenal Allah sekadar mana? Sekadar mengenalkan sifat-sifatnya saja. Dengan secara ijmal, segala sifat kamalat adalah wajib bagi Allah, segala kekurangan mustahil pada Allah. Dengan secara ijmal, dengan secara borongnya. Habis itu dengan secara tafsil, Allah ada, bukan tiada, Allah sedia, bukan baru, hingga akhir 13 sifat, artinya 20 sifat, mengikut khilaf. Itulah yang disuruh kita mengenal sekadar itu saja. Hakikat zat Allah bukan perkara yang kemampuan kita untuk nak usaha, untuk nak mengenal. Jadi perkara yang tak dapat kita mengetahui. Sekiranya kalau siapa dakwa kata dia tahu, itu bohong saja. Contohnya kita katanya kita manusia ni, kita manusia ni tak boleh duduk di dalam air, menyelam dalam air lama-lama tu, tak boleh.
Tapi kalau dia kata dia duduk di dalam air, bukan dalam perahu, bukan dalam kapal selam tu, bukan. Dia duduk dalam air macam ikan duduk dalam air, berbulan-bulan di dalam air, maka kita kata orang ni dah tentu dia bohong. Sebab adat manusia tak boleh duduk di dalam air macam ikan dengan masa yang lama. Begitu. Jadi maknanya kemampuan kita, ilmu kita tak sampai kepada hakikat zat Allah. Ilmu kita, pengetahuan kita, walaupun orang yang alim, yang ilmu banyak sekalipun, tak sampai kepada hakikat zat Allah. Maka kalau siapa dakwa kata sampai itu, maknanya bohonglah dia. Tengok lagi dia katanya, dan ain jahil kita itulah ketahui kita dengan dia. Dan ain diri jahil. Ain tu mana diri. Diri jahil kita itulah mengetahui kita dengan dia. Maknanya kita tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala macam mana, itulah menunjuk kata kita dah kenal dia. Macam kata orang yang macam sana ni lah. Diri jahil kita itulah mengetahui kita dengan dia. Itu yang betul. Sebab hakikat zat Allah tidak ada siapa boleh tahu, boleh kenal. Lepas tu kita pun tak tahu. Betul ke tidak? Betul lah. Kalau benar tak boleh tahu, didakwa kata tahu, itulah yang salahnya. Katanya Maha Suci Tuhan yang tiada dapat kita ketahui, melainkan kita ketahui bahwa tiada dapat diketahui. Yang kita tahu tu macam mana? Yang kita tahu tu macam mana? Yang kita tahu sekarangnya, yang wajib kita i'tikad, kita tahunya bahwasanya zat Allah itu kita tak boleh tahu, tak boleh kenal hakikat dia. Hakikat zat Allah. Itu yang kita tahu. Kalau orang tanya, kau tahu ke tidak? Macam mana hakikat zat Allah? Jawabnya, kita nak jawab macam mana? Kita jawab kata yang kita tahunya ialah kita tak boleh tahu akan hakikat zatnya. Yang kita tahu sekarangnya, tahu katanya hakikat zat Allah tak boleh kita tahu. Tak boleh kita kenal. Itu yang sebenarnya. Itu mana kata Maha Suci Tuhan yang tiada dapat kita ketahui. Tak dapat kita ketahui akan hakikat zat dia, kita tak dapat tahu. Hanya malaikat kita tahu, kita ketahui akan bahawa tiada dapat diketahui. Yang kita tahu kata macam mana? Tak boleh kita nak kenal. Tak mampu kita nak kenal hakikat zat dia. Yang tu yang kita tahu, yang tu kita boleh jawab. Maka apabila tiada mudah kita ketahui akan setengah daripada kejadiannya, maka betapa dapat kita ketahui akan yang menjadinya. Tengok dia katanya, maka apabila tiada mudah, tiada senang kita ketahui akan setengah daripada kejadian Allah, makhluk Allah. Kejadian Allah, yakni makhluk Allah, benda yang Allah Ta'ala menjadi. Jadi kalau kita nak kenal, kalau tanya semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala menjadi, yang Allah Ta'ala menciptakan semua, kita kenal ke semua ke? Kita kenal ke semua ke benda-benda yang Allah Ta'ala jadi? Hakikat segala benda yang Allah Ta'ala jadi, kita tahu ke semua ke? Tak tahu juga. Setengah orang tu, malaikat dia tak kenal. Macam mana zat malaikat, diri malaikat, badan malaikat macam mana tu pun dia tak tahu. Sekadar tahu katanya ada seorang malaikat tu nama Jibril, ada seorang tu nama Israel, ada tu nama Israfil, ada tu nama ni lagi. Boleh bilang lah sampai 10 tu.
tahulah kata ada seorang malaikat tu nama Jibril, nama Israfil, nama Izrail, nama Mikail, Raqib, Atid, Munkar, Nakib, Ridwan, Malik. Dia tahulah kata ada malaikat. Tetapi hakikat malaikat macam mana, diri malaikat tu diri dia macam mana, tu pun tak tahu. Jin ada ke tidak? Jin ada. Itu pun kita kena sangat ke dengan jin? Hakikat jin tu macam mana dia makan, macam mana dia tidur, macam mana dia berjalan. Kita tahu ke tidak? Jawabnya tak tahu juga. Tapi tahulah kata ada. Iblis syaitan tahu kata ada, tapi macam mana dia? Tak pernah tengok, tak kenal juga. Lepas tu banyak benda lagi yang kita tak kenal, yang kita tak tahu. Itu makhluk Allah. Macam mana kita nak kenal hakikat zat Allah. Padahalnya, makhluk Allah tu pun kita tak habis kenal. Tu mana katanya, maka betapa macam mana dapat kita ketahui akan yang menjadi, Allah yang menjadikannya, menjadikan segala makhluk, macam mana nak kenal Allah pula? Tak sampai. Tak sampai. Segala hakikat makhluk ni pun kita dah tak sampai. Pengetahuan kita dah tak sampai. Cuba cerita tengok. Macam mana malaikat. Macam mana pokok-pokok yang ada, yang kita tanam kat tepi rumah kita ni, pokok-pokok yang ada kat tepi-tepi kita tu, macam mana dia? Daripada air jadi minum, jadi kena ada air, ada baja, kita letak baja, katanya pokok makan baja, cara mana dia makan baja pula? Baja berjerat macam mana keadaan dia, itu pun kita tak tahu. Daripada baja diproses jadi bunga, jadi buah, jadi daun, itu pun kita tak tahu cara dia macam mana. Maka apabila setengah-setengah makhluk Allah Ta'ala tu kita tak dapat tahu, maka hakikat zat Allah jauh lagi lah. Dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Artinya fikir olehmu pada kejadian, yakni pada makhluk Allah. Kalau nak kaji, kalau nak kenal, bolehlah nak kenal hakikat zat makhluk Allah tu boleh. Dan nak fikir, nak kaji macam mana hakikat makhluk Allah, boleh nak kaji. Kalau kita kaji, kita akan dapat tahu. Kalau kita fikir, kita buat kajian pada makhluk Allah, maka kita akan dapat tahu hakikat suatu benda itu. Dan jangan kamu fikir pada Khalik, pada Tuhan yang menjadi, Khalik yang menjadi, jangan kita fikir pada hakikat zat Allah. Maka bahwasanya tiada dapat meliputi dengan dia, dengan Khalik yang menjadi, fikir kamu. Akal kita tak sampai. Akal kita tak sampai. Jangan cuba kita nak buatlah dia tak sampai, dia tak berjaya. Seperti kita, tenaga kita ni tak mampu nak angkat benda yang berat 500 kilo. Suatu benda ada batu ada batu yang besar beratnya 500 kilo masalah. Tenaga kita tak sampai nak angkat benda tu. Janganlah kita cuba nak angkat.
Jangan dah kita cuba nak akad. Kalau nak akad pun cari benda yang kuat lah. Seperti kren, kereta kren kau masalah. Benda tu dia kuat, dia boleh akad. Tetapi tenaga kita tak mampu nak akad benda yang 500 kilo tu macam tu. Kita 50 kilo pun kita dah rasanya tak nak akad, tak nak kuat lah. Jadi maka benda yang tak mampu bagi kita, jangan kita cuba nak buat. Begitulah. Jadi jadi nak cerita katanya hakikat zat Allah Taala, akal fikiran kita tak sampai, tak mampu nak fikir. Jadi maknanya tak padanlah dengan akal kita nak fikir hakikat zat Allah. Tak sampai, tak mampu. Kekuatan akal kita, kekuatan akal fikiran orang manusia ini, makhluk ini tak mampu untuk nak faham, nak tahu, nak kenal hakikat zat Allah. Tak sampai. Apabila tak sampai itu tak payah kita fikir. Sebab usaha pun tak berjaya. Sebab dia tak akan sampai. Begitulah. Jadi panjang masalah sifat huraian tentang sifat mukhalafah tu sebab benda ini dah sangat bahaya. Masalah huraian sifat mukhalafah ni lah perkara yang sangat bahaya. Setengah orang tu keliru, tak jelas pada sifat mukhalafah sehingga dia terbayang, teriktikad bahawa Allah jadi serupa dengan makhluk. Setengah seorang tu katanya Allah tu berjisim, setengah orang tu kata Allah duduk. Setengah tu orang tu kata Allah di atas suatu arash, macam-macam. Maka kita ingat katanya Allah tak seperti dengan makhluk. Kalau makhluk ada di dalam, Tuhan tidak. Kalau kata makhluk ada di luar, Allah tidak, di luar di dalam. Makhluk ni tu ada atas ada bawah, Tuhan tidak ada atas tidak bawah. Begitulah. Jadi nanti kita kata Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Begitu ya. Habis kemudian dia kata pulanya, dan dalil mukhalafah itu kerana jikalau bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, sekiranya kalau Allah Ta'ala, dalil sifat mukhalafah ni kita fikir macam ni. Ni dalil akli. Dalil akli dah adapun dalil nakli itu dah ada, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalil nakli daripada ayat Quran. Itu dah satu dalil. Tapi nak bagi kejap lagi, kita berdalil pula dengan dalil akli, dalil yang kita fikir dengan akal. Maka cara mana kita nak fikir dengan akal untuk nak bagi nampak kata Allah Ta'ala, nak bagi jelas kata Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk, maka macam ni. Dia katanya kita fikir begini. Kerana jikalau bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Kalau Allah Ta'ala sama serupa dengan yang baru. Jikalau bersamaan Allah, bersamaan mana sama serupa. Kita sama dengan Allah, Allah sama dengan kita. Nasjaya ada ia, ya Allah baru juga. Kalau Allah serupa dengan kita, kita baru. Allah serupa, Allah pun baru juga. Jangan kata Allah serupa dengan kita, tapi kita baru, dia qadim. Kalau dia qadim, kita baru, itu maknanya tak serupa. Sebab faham daripada serupa-serupa ni berkongsi di sifat, sama di sifat kan. Kalau kata Allah sama dengan kita,
Kita baru, Allah pun baru juga. Dia macam ni. Kalau katanya Allah sama dengan kita, serupa dengan makhluk. Jadi kita baru, Allah pun baru. Boleh ke tidak kalau kata kita serupa dengan Allah, Allah serupa dengan kita, Allah qadim, kita qadim, boleh tak ambil kat sebelah tu? Ha. Jadi kita serupa dengan Allah, Allah serupa dengan kita. Lepas tu kalau kita kata Allah qadim, kita qadim, boleh ke tidak? Ha. Boleh ke tidak begitu? Maka jawab katanya tak boleh nak kata begitu. Allah qadim, kita pun qadim sebab kita dengan Allah serupa. Tak boleh kata begitu sebab kita ni kita dah nyata kata kita baru. Ha? Kita dah nyata kata kita baru sebab 100 tahun yang lepas kita tidak ada. Sebab 100 tahun yang lepas, 200 tahun yang lepas kita tidak ada. Baru ada tak sampai 100 tahun lagi kita ni. Maka nyata dah baru. Macam mana nak kata qadim macam Allah pula? Jadi kita serupa dengan Allah, Allah serupa dengan kita. Nak kata sama-sama qadim, boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab kita dah nyata kata kita ni baru. Tak boleh dah kata kita qadim. Kalau begitu nak kata kita serupa dengan Allah, Allah serupa dengan kita, sama-sama qadim, tak boleh jadi begitu. Maka tinggal ada satu lagi. Allah serupa dengan kita, kita serupa dengan Allah pada baru. Mana Allah baru, kita baru. Tengok. Begitu. Kalau Allah serupa dengan kita, kita baru, Allah pun baru juga. Dan iaitu mustahil. Baru Allah tu mustahil. Dan baru Allah itu mustahil. Kenapa tak mustahil? Sebab kita dah jelas di dalam dalil bagi sifat kidam sana. Macam mana pula nak kata baru kan? Kita dah tahu daripada dalil kidam bahwasanya baru Allah itu adalah mustahil sebab membawa kepada jadi dur dan tasasul. Baru Allah tu adalah mustahil. Kalau begitu, kalau dia serupa dengan kita, dia baru. Baru tu mustahil. Kalau dia serupa dengan kita, dia baru. Kalau dia serupa dengan kita, dia baru. Kalau dia baru, itu mustahil. Baru Allah tu mustahil. Kalau begitu, serupa dia dengan kita tu mustahil. Begitu. Sebab katanya kalau dia serupa dengan kita, lazimnya dia baru. Lazim daripada kata dia serupa dengan kita, dia baru. Padahalnya baru dia tu mustahil. Baru Allah itu mustahil. Kalau begitu mustahillah juga bersamaan dia dengan kita. Dengan sebab baru-baru Allah daripada fardu kata Allah sama dengan kita kan. Baru Allah tu daripada mana? Daripada kata Allah serupa dengan kita. Maka apabila baru tu mustahil, serupa Allah dengan kita pun mustahil juga. Begitulah. Jadi maknanya dalil bagi sifat mukhalafah ini kembali kepada dalil bagi sifat kidam. Artinya kembali kepada sifat kidam. Dan adalah dalil mukhalafah ini sebesar-besar dalil. Dalil yang paling besar. Sebesar-besar dalil, mana dalil yang paling besar, dalil yang paling penting. Dengan dialah kita menolakkan fitnah Dajjal dunia. Dengan dalil mukhalafah inilah kita dapat menolakkan fitnah Dajjal yang mana lagi akan datang. Allah Ta'ala akan bangkit Dajjal mengakukan dirinya jadi Tuhan.
dan fitnah syaitan. Fitnah syaitan tak kalah hendak mati. Dan apabila seorang tu dekat-dekat nak mati, dia bawa katanya, inilah Tuhan, syaitan buat rupa, inilah Tuhan engkau, inilah Tuhan engkau. Maka kita kalau kejap dalil mukhalafah, kita tak terima akan tipuan syaitan. Kita tak tertipu dengan tipuan syaitan yang mana dia datang dekat-dekat nak mati untuk nak menipukan kita, untuk nak menyesatkan akidah kita. Dan fitnah percubaan Allah bagi hamba-Nya pada akhirat. Fitnah percubaan Allah bagi hamba-Nya, ini terhadap hamba-Nya pada akhirat nanti. Maka di akhirat macam mana? Ada ceritanya, ada datang berhala, di akhirat nanti ada datang berhala, maka berhala tu kata, akulah Tuhan kamu. Akulah Tuhan kamu. Akulah Tuhan kamu. Datang berhala pun mengaku, kata akulah Tuhan kamu. Siapa yang terima aku jadi Tuhan, ikut. Maka ramai manusia ikut berhala. Begitu. Jadi orang yang kejap dengan dalil mukhalafah tak tertipu dengan percubaan Allah Ta'ala di akhirat. Dan fitnah dajjal, fitnah syaitan nak mati pun begitulah. Habis ya. Maka kita akhir di situ pada katanya, dan kelimanya qiyamuhu binafsih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bikal karim waj'al khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu waraddid 'alaina wa tahti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.